Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Abu Lais rahimahullah ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang berada di langit yang ketujuh. Mereka sujud kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala hingga kepada hari kiamat. Maka ketika mana malaikat itu sujud kepada Allah, keadaan malaikat itu menggigil ketakutan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak malaikat itu diciptakan dan Allah perintahkan malaikat itu sujud, dan malaikat itu sujud dalam keadaan menggigil ketakutan sampai hari kiamat. Bermakna sampai sekarang ini malaikat sedang sujud, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sampai hari kiamat, para malaikat ini mengangkat kepala. Bila mana malaikat ini mengangkat kepala, melihat akan azab Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya Allah, kami benar-benar tidak menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya. Ma abadnaka, kami tidak menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya. Sedangkan malaikat itu dicipta oleh Allah untuk sujud bermula daripada ia dicipta sampai hari kiamat. Tapi ketika melihat azab, maka malaikat itu berkata, ma abadnaka haqqa ibadatika, kami tidak menyembah Engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat itu sangat takut kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu amat berkuasa, serta malaikat itu dalam keadaan takut, ia melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Maka sedangkan malaikat itu sedikit pun, sekelip mata pun, malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya para malaikat itu tidak pernah mendahaka Allah dan mengikut segala perintah Allah. Dalam keadaan macam itu, para malaikat merasa takut kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tubuh seorang hamba itu menggigil kerana takut kepada Allah, maka ketika itu gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran daripada pokok-pokok. Maka setiap kali orang itu merasa takut kepada Allah, maka setiap kali itulah dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan seorang lelaki yang ia amat terpikat dengan seorang wanita. Maka wanita itu satu ketika keluar pergi berjumpa dengannya. Maka ketika berjumpa dengannya, dibawanya, lelaki itu membawa dia berdua-duaan di padang pasir. Dan ketika itu kebanyakan manusia itu sudah tidur. Lalu wanita itu pun berkata, kamu lihat, kenapa kamu bawa saya ke sini? Lelaki itu bawa dia. Lalu wanita itu kata, lihatlah, semua orang sudah tidur. Semua orang sudah tidur. Lalulah bila wanita itu kata begitu, lelaki tadi rasa gembira. Kenapa? Kerana bila wanita itu kata semua orang sudah tidur, maka disangkakan bahawa wanita itu menyetujui perbuatan dia.
yakni sebenarnya lelaki itu bawa dia dekat padang pasir. Lalu dia berdiri, duduk di jauh sana ada kafilah satu rombongan yang sedang tidur, sedang dia berdua-dua ketika itu dibawa lelaki tadi bawa perempuan tadi. Lalulah bila lelaki tadi kata ya benar semua sudah tidur, maka wanita itu berkata ada yang tidak tidur. Siapa antara ramai-ramai itu siapa yang tidak tidur? Lalu wanita itu mengatakan Allah tidak tidur. Dia tidak pernah diserang rasa mengantuk dan dia tidak pernah tidur. La sinatun wala naum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak sinatun, tidak mengantuk, wala naum, dan tidak tidur. Maka zat Allah Ta'ala itu tidak tidur. Dia sentiasa menyedari, sentiasa melihat apa yang manusia lakukan, walaupun keliling kita tidak ada orang yang melihatnya. Maka hendaklah engkau takut kepada Allah. Kalau manusia ini bangun daripada tidur engkau takut, maka ketahuilah engkau sepatutnya lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada manusia. Maka sebenarnya Allah lebih perlu ditakuti daripada manusia. Maka dalam keadaan macam itu, lelaki tadi datang rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan serta-merta, lalu meninggalkan wanita tadi dan dia pergi ke satu tempat, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa lama setelah dia bertaubat kepada Allah, dia wafat, meninggal dunia. Maka apa saja apabila dia meninggal dunia, maka ada orang bermimpi berjumpa dengannya selepas dia meninggal dunia. Maka boleh kita berjumpa dengan orang yang sudah mati di dalam mimpi. Lalu ditanya, orang yang bermimpi tanya kepada si mati tadi yang bertaubat kepada Allah, apakah yang Allah Ta'ala lakukan kepada kamu? Kata lelaki itu yang telah bertaubat, Allah telah mengampunkan saya, mengampunkan akan dosa-dosa saya, kerana datang rasa takut saya kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab rasa takut itulah, maka Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku. Maka demikianlah diceritakan bahawa seseorang itu mesti mendatangkan takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, takut itu kepada Allah dengan arti kata takwa itu, yang pertama merasa gerun kepada Allah Ta'ala dan merasa kehaibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apabila melihat gunung ganang, rasa gerun, rasa haibat Allah Ta'ala. Bayangkanlah gunung ganang itu Allah Ta'ala boleh jadikan seperti debu yang berterbangan. Bagaimana dengan manusia yang amat kecil ini? Lebih-lebih lagi lah Allah itu maha berkuasa di atas segala-galanya. Maka yang pertama takwa itu, kata Imam Al-Ghazali, merasa gerun dan merasa haibat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, takwa juga membawa makna orang itu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah ketika mana dia keseorangan. Kerana sesungguhnya kita boleh tinggalkan maksiat di hadapan orang, tetapi memang kita payah nak meninggalkan maksiat di belakang orang. Maka orang yang takwa itu, tanda dia takwa itu adalah dia meninggalkan maksiat di belakang orang. Adapun di hadapan orang dia meninggalkan maksiat, mungkin dia malu kepada orang, mungkin dia takut pada orang. Tetapi yang dikatakan takwa kepada Allah itu, dia meninggalkan maksiat ketika mana dia keseorangan. Dan yang ketiga, takwa itu adalah orang itu menyibukkan hatinya dengan membersihkan hatinya daripada kotoran dosa. Maka kalau mahu hasad dengki pada orang, dia bimbang kotor hatinya, maka dia tidak hasad dengki. Kalaulah dia mahu mencela orang, maka dia bimbang kotor hatinya, maka dia tidak mencela orang. Maka ini tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan bahawa di tengah Bani Israel itu ada seorang ahli ibadat. Ahli ibadat ini mempunyai satu keluarga. Lalulah seahli keluarga ini adalah ahli ibadat. Lalulah berlaku, walaupun ahli ibadat, keluarga ini soleh, tetapi Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan. Miskin, ditimpa kemiskinan sampai dalam keadaan
tubuhnya menggigil lapar, sakit dia dan kadang lapar. Lalulah isterinya pergi mencari makanan untuk keluarganya. Lalulah isterinya tadi, wanita ini keluar nak beri makanan kepada anaknya. Maka suami dia pun juga mencari makanan. Kebetulan lapar betul satu keluarga. Maka wanita itu keluar, lalu dia terfikir ada antaranya jiran yang dia kenal seorang saudagar yang kaya. Maka dia berhasrat untuk minta sedikit makanan kepada saudagar yang kaya tadi. Maka dia pergilah. Apa kata saudagar tadi? Setelah dia kata, keluarga saya kelaparan, berilah sedikit makanan kepada saya. Kata saudagar yang kaya tadi, boleh, tetapi hendaklah engkau menyerahkan tubuhmu kepada aku, dengan arti kata lelaki itu ajak wanita itu berzina. Maka wanita itu terdiam, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, ternyata anak dia ni sangat sakit, kelaparan, sambil menjerit, ibu lapar, ibu lapar sangat. Lalu kata anaknya, ibu, kalau ibu tidak wa'alik, tidak membawa balik makanan, saya bimbang kemungkinan saya akan mati kelaparan. Maka amat sedihlah ibunya tadi. Maka sifat ibu dia sangat kasih kepada anaknya. Lalu dia pergi jumpa balik saudagar tadi. Bila dia pergi jumpa saudagar tadi, dia minta, bagilah saya sedikit makanan. Kata lelaki tadi, saudagar yang kaya tadi, adakah kamu mahu memenuhi keinginan aku? Katanya. Maka wanita tadi terdiam, takut kepada Allah. Lalu dia teringat anaknya, takut anaknya mati kelaparan. Dia kata, baiklah, ya. Lalu lelaki itu pun mendekati wanita tadi. Ternyata tubuh wanita tadi menggigil. Sangat kuat gigil, menggigilnya sangat kuat. Sehingga seolah-olah wanita itu bagaikan menari, menggigil ketakutan dia kepada Allah Ta'ala. Lalu lelaki itu kata, kenapa? Apa yang kena dengan diri kamu? Kata wanita itu, sungguh saya takut kepada Allah. Sungguh saya takut kepada Allah. Maka lelaki tadi tersentak. Lalu lelaki tadi mengatakan, engkau takut kepada Allah dalam keadaan engkau duduk dalam kemiskinan. Maka sepatutnya akulah yang lebih layak takut kepada Allah daripada dirimu. Kerana aku duduk dalam kekayaan. Kekayaan ini mudah tergelincir. Lalu dalam keadaan macam itu, saudagar tadi pun datang dalam hatinya rasa kesian wanita tadi, dan timbul dalam hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Saudagar yang kaya tadi ambil harta beri kepada wanita tadi, dan supaya beri makanan kepada anak-anaknya. Lalu lelaki tadi lari meninggalkan wanita tadi, bertaubat kepada Allah. Wanita tadi pun dapat bawa alik makanan, lalu diberi makan kepada anak-anaknya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Rupa-rupanya peristiwa ini berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah menyatakan kepada Nabi Musa, sampaikan salam aku, yakni salam Allah Ta'ala ini kepada Fulan bin Fulan. Katakan kepadanya, wahai Musa alaihissalam, aku, yakni Allah, telah mengampunkan akan dosa-dosanya. Maka dengan sebab rasa takut kepada Allah, Allah mengampunkan dosanya. Yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan itu dia memberi makan kepada orang dalam kelaparan. Maka satu, dia berasa takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah menggugurkan dosa. Memberi makan kepada orang menghilangkan kemukaan Allah. Allah marah dia ajak wanita itu berzina. Allah marah dia ini kaya, tidak mahu tolong orang yang miskin. Allah marah dia. Tetapi bila datang rasa takut kepada Allah, kemudian dia bagi tadi harta dia, beri makan kepada keluarga tadi, Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku, yakni Allah, mengampunkan akan dosa-dosanya. Maka ingat, di antara jalan Allah memadamkan kemukaan kita walaupun kita banyak dosa, yang pertama, zikrullah, banyak sebut nama dia. Bila kita banyak sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut nama Allah banyak-banyak.
Apa janji Allah? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Faman dakhala fi hisni, siapa yang masuk dalam benteng aku, amina min azabi, dia diamankan daripada azab aku. Maka Allah marah kita sebab kita banyak dosa. Allah marah kita sebab kita banyak lalai pada Allah. Allah marah kita sebab depan orang kita buat taat, belakang orang kita buat maksiat. Allah marah kita sebab hati kita ini tak bersih pun. Pandang orang ni tak molek, pandang ni tak molek. Allah marah kita. Tetapi kita kena kembali kepada Allah. Orang kalau marah kita, kita lari pada orang. Tapi Allah marah pada kita, kita dekat dengan Allah. Kalau kita takut kepada binatang seumpama singa, kita lari daripada singa. Kita takut pada Allah yang berbisa, kita lari daripada Allah. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita mari kepada Allah. Itu bezanya. Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, bila mana sahaja kita melakukan beberapa perkara ini, yang pertama zikrullah, berzikir kepada Allah. Bila berzikir kepada Allah, mendatangkan hati tenteram, mendatangkan kasih sayang Allah Ta'ala. Dia akan diamankan daripada azab. Yang kedua, banyakkan bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah, merayu dia pada waktu malam, berazam kepada Allah untuk meninggalkan maksiat, dan dalam waktu yang bersungguh-sungguh datangkan rasa benci dengan maksiat yang telah kita lakukan. Dan dalam waktu yang sama, yang ketiga, banyakkan menangis pada waktu malam. Menangis pada waktu malam ini besar. Nanti diceritakan nanti tentang kelebihan orang yang menangis mengenai dosa-dosa dia. Dan ini antaranya menyebabkan kemukaan Allah itu dipadamkan. Yang keempat, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, maka Allah memadamkan kemukaannya, kemarahannya. Lalu diceritakan bahawa diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah berfirman, tidak berkumpul pada hamba-Ku dua ketakutan dan dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepada Aku di atas muka dunia, sesiapa yang takut kepada Allah di atas muka dunia, Allah Ta'ala akan jadikan dia aman dekat negeri akhirat. Maka dekat negeri akhirat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa berduka cita dekat negeri akhirat. Kenapa dekat akhirat dia sudah tidak rasa takut? Kenapa dekat negeri akhirat dia sudah tidak rasa duka cita? Kerana di atas muka dunia dia sudah rasa takut kepada Allah. Atas muka dunia sudah takut pada Allah. Banyak dosa-dosa kita. Bagaimana kita nak wafat, sakaratul maut itu azab. Kalau lepas sakaratul maut, habis dah, nyawa dah keluar daripada jasad, dalam kubur itu azab. Siapa yang diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Azab itu bukan sebulan, azab itu bukan setahun, mungkin jadi ratus-ratus tahun, boleh jadi ribu tahun, selagi mana tidak berlaku kiamat. Kalau kena azab pula, itu azab dalam kubur itu nak sampai ke kiamat entah berapa ratus tahun, wallahu alam. Tapi kiamat itu pasti berlaku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku, tapi Allah menyembunyikan waktunya. Tidak ada orang pun yang mengetahui waktunya, kerana Allah ingin membalas di atas apa yang ia lakukan. Lalu malaikat Jibril pernah bertanya, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahu saya bilakah berlakunya kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Sesungguhnya engkau, wahai malaikat, tanya aku, engkau lebih tahu daripada aku. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, kalaulah diazab, masa nak wafat azab, bila dalam kubur azab, nanti bangkit pun kena azab. Bangkit pun kena azab. Maka demikianlah maknanya bahayanya kita. Maka biar kita rasa takut sebelum kita wafat ni, sudah rasa takut bagaimana kematian kita, bagaimana azab kita nanti, bagaimana bila rasa takut atas muka dunia. Allah janji, Allah berjanji mengatakan, siapa yang takut di atas muka dunia, Allah amankan dia dekat negeri akhirat.
Dan sesiapa yang aman datang ke dunia, tak apa, tak kisah, tak semayang pun relax, tak mari kuliah pun tak apa, tak pandai baca Quran pun tak ada apa-apa. Tidak rasa apa-apa, rasa relax, rasa gembira sama, tidak rasa takut. Tidak rasa takut. Kalau begitu perasaan kita tidak rasa takut, maka kita tidak akan selamat lepas pada mati. Akan rasa takut nanti, akan rasa azab, maka biarlah kita takut atas muka dunia, kerana tidak akan terhimpun dua ketakutan. Kalau kamu sudah takut dunia, maka akhirat kamu tidak akan takut. Tetapi kalau kamu sudah tidak takut dunia, akhirat kamu akan takut. Bukan sekadar takut, kalau akhirat itu takut, bermakna kamu akan diazab, wal-iyazubillah. Maka dikatakan, aku akan memberi keamanan kepadanya di akhirat. Siapa yang takut di atas muka dunia, sebaliknya siapa yang merasa aman kepada aku, kepada Allah dekat di atas muka dunia, aku akan beri rasa takut dia dekat negeri akhirat. Maka Allah berfirman, fala takshawun nas wakhshawni. Mu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Apa maksudnya? Mu dalam kamu buat maksiat, mu jangan takut manusia, mu takut pada aku. Kalau mu takut manusia, depan orang mu tak akan buat, belakang orang mu buat, sebab kamu buat itu tak buat sebab kamu takut pada manusia. Fala takshawni, fala takshaw. Maka jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Fala takshawun nas, jangan kamu takut pada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh itu jangan kamu takut kepada mereka, kepada manusia, ketika mana kamu nak buat maksiat. Akan tetapi wa khafuni, takutlah kamu semua kepada aku ketika mana kamu nak melakukan maksiat. Takut kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jatuh pingsan ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab ini baca ayat Quran, dengar, pingsan dia. Bila pingsan dia bangun, terkejut daripada pingsan dia, dia kata, lebih baik aku jadi jerami lah. Aku jadi jerami. Kerana jerami itu bila dibakar, habislah, tidak dibangkit lagi dekat negeri akhirat. Sampai dia mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Kenyataan Sayyidina Umar ini bukan tidak bersyukur dia dilahirkan atas ke dunia, tetapi kenyataan Sayyidina Umar ini menunjukkan betapa takut dia kepada Allah, sampai dia mengatakan bahawa alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Inilah maka Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia banyak menangis. Banyak menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab ini digambar dalam kitab saja, tak ada orang tahu wajah dia macam mana. Ada orang lukis, ini gambar Sayyidina Umar, wallahu alam setara mana gambar Sayyidina Umar itu. Sebab zaman Sayyidina Umar tak macam kita. Zaman kita boleh ambil gambar, boleh masuk dalam Facebook, boleh hantar WhatsApp dan tapi zaman Sayyidina Umar tidak. Tapi dicerita dalam kitab. Imam Ghazali mengatakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab, wajah dia ini di pipinya ada hitam mengalir daripada anak mata ni, daripada ujung mata sampai ke bawah ni ada warna hitam. Warna hitam macam ada satu garisan hitam. Kalau ada pen hitam toreh macam begitu. Sebab apa? Sebenarnya garisan itulah tempat mengalir air mata Sayyidina Umar. Siang malam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis sampai pada hujung mata dia ni, sampai ke bawah ada garisan hitam mengalir air mata tu. Masya Allah. Maka demikianlah dia selalu menangis teresak-esak. Kadang-kadang bagaikan anak kecil menangis lantaran rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, orang itu tidak akan masuk neraka, orang yang takut kepada Allah. Maka sesiapa yang menangis kepada Allah kerana takut kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Siapa kata begitu? Nabi SAW. Apa Nabi kata? Dalam hadis, maksud dia tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah hingga air susu kembali kepada tempatnya. Air susu itu keluar daripada ibu tadi, boleh kembali tak daripada tempat dia? Tidak akan kembali. Maka selagi mana air mata itu jatuh tidak kembali, maka itu janji Allah bahawa sesungguhnya dia tidak akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka atas muka dunia ni sebelum kita mati kita jadi ahli menangis kerana takut pada Allah, itu jalan. Jalan apa? Jalan menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit zaman kita ini sedikit orang menangis sebenarnya. Orang menangis takut kepada Allah sedikit. Lalu disebut di dalam satu kitab Raqiul Akhbar, menceritakan tentang hari kiamat, didatangkan amalan kepada hamba Allah. Maka amalan itu didatangkan kepada hambanya. Maka bila datang hamba tadi, seorang hamba Allah didatangkan amalan dia. Bila didatangkan amalan dia, ternyata amalan buruk dia lebih banyak daripada amalan yang baik. Bila amalan buruk banyak daripada baik, maka Allah memerintahkan malaikat ambil hamba ini, heret dia masuk neraka. Ketika mana hamba ini diheret untuk masuk neraka, bulu mata ini berkata-kata. Dekat negeri akhirat, ini anggota berkata-kata. Tangan, kaki berkata-kata. Maka dikatakan bahawa di dalam satu kitab menceritakan, maka bulu mata ini berkata. Apa kata bulu mata tadi? Bulu mata tadi mengatakan, ya Tuhanku Allah, wahai Tuhanku Allah, sesungguhnya Muhammad itu Rasulku. Ini kata bulu mata tadi. Sesungguhnya Rasulmu Muhammad telah bersabda, barang siapa yang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengharamkan api neraka membakarnya. Itu Nabi-Mu ada bersabda, ya Allah. Maka yang berkata itu bulu mata, bermakna bulu mata itu menjadi saksi. Sungguh ini bulu mata ini pernah basah dulu. Sebab apa? Sebab tuan ini pernah takut, memikirkan dosanya, takut kepada Allah, lalu menangis. Nangis dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka kena bulu mata ini. Bulu mata ini menjadi saksi. Ini hamba pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Apa Allah Ta'ala mengatakan bahawa, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah Ta'ala mengampunkan akan dosanya. Maka Allah mengampunkan dia, dan berkat dengan sehelai mata tadi, kalau sempat masuk neraka dikeluarkan pada neraka, kalau tak sempat sampai ke neraka maka diheret dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah kelebihan orang menangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ulama mengatakan, buatlah menangis walaupun terpaksa buat menangis. Cubalah menangis walaupun tak boleh, tapi buatlah menangis. Buatlah menangis. Lama-lama biar dia jadi benar-benar menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah dikatakan bahawa apabila dekat negeri akhirat nanti semua manusia berada dalam keadaan ketakutan, dan dikatakan bahawa neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah dan menyala. Ketika itu semua manusia duduk dalam keadaan berlutut takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah telah berfirman menceritakan mengenai hal ini, wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a kitabiha. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat semua manusia itu duduk dalam keadaan berlutut ketakutan, dalam keadaan cemas menunggu panggilan masing-masing. Maka tiap-tiap umat itu diseru dan akan diberi surat-surat amalan kepada mereka. Maka ketika mereka memandang neraka daripada jauh, maka neraka itu mendatangkan suara, mendengar suara. Suara apa? Suara neraka itulah suara didihan api neraka. Maka api neraka itu mengeluarkan suara. Suara macam mana? Wallahu alam, tapi disebut seperti air didihan. Kalau kita pasang air, kita rebus air sampai masa air itu menggelegak, bunyi gitu. Menggelegak didih gitu. Maka itulah gambarannya. Tapi yang sebenar wallahu alam lebih dahsyat lagi. Maka mendengar suara didihan api neraka tadi, maka ketika itu takutlah orang, bergemuruhlah orang ketika itu. Rupanya bunyi gemuruh api yang menyala itu perjalanan jaraknya 500 tahun. Bukan duduk sebelah, ya tidak. 500 tahun sudah mendengar gelegaknya api neraka itu. Masa ketika itu bukan kita. Ini siapa kata? Ini nabi-nabi mengatakan nafsi.
Diri aku. Adakah bagi para nabi itu ahli maksiat? Tidak. Mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa-dosa. Mereka terpelihara lidahnya, terpelihara tangannya, terpelihara kakinya, terpelihara hatinya daripada hasad dengki, terpelihara daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi para nabi ketika itu mengatakan diriku, nafsi. Hanya satu orang sahaja yang mengatakan ummati, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada neraka Jahannam ini keluarlah api sebesar gunung. Lalulah api tadi itu datang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang ketika itu, bila datang orang nak tolak api tadi dengan cara macam mana? Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku telah sembahyang, wahai sembahyang tolonglah aku. Wahai sembahyang tolonglah aku. Maka dia pun sebutlah, demi hak orang yang mengerjakan solat, wahai solat, wahai sedekah, wahai amal-amal yang lain. Maka disebut amalan-amalan tadi. Maka amalan tadi, api itu sebesar gunung datang. Maka ketika itu datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masing-masing meminta pertolongan dengan amal masing-masing. Bila datang dengan amalan masing-masing, walaupun sudah disebut demi sembahyang tolonglah aku, jadilah dendeng, kembalikanlah api, maka api itu tidak kembali kepadanya, akan terus datang. Lalulah dipanggil malaikat Jibril alaihissalam, lalulah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lalu mengambil air seumpama dalam satu cawan ataupun satu bekas, dicuahkan kepada api tadi, maka api tadi hilang, padam. Api ni tak padam sebenarnya, hilang daripada pandangan orang-orang tadi. Lalu ketika api itu padam, lalulah bertanyalah para malaikat, ya Muhammad, ini air apa ini yang dapat memadamkan api neraka ini? Lalulah ia mengatakan Rasulullah diberi air tadi, Rasulullah curah, padam. Rasulullah tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, ini air apa yang kau beri pada aku ini? Lalu katanya malaikat Jibril, ini adalah air mata orang-orang yang derhaka kepada Allah. Kita derhaka pada Allah, tapi kita berjaya mengalirkan air mata takut kepada Allah. Kata malaikat Jibril, ini adalah air mata orang-orang yang derhaka kepada Allah di kalangan umatmu, wahai Muhammad. Ada peluang, walaupun kita maksiat, walaupun kita ahli derhaka kepada Allah, walaupun kita tu ada peluang lagi. Bila mana kita diberi peluang, mereka itu wahai Muhammad di kalangan umatmu, walaupun mereka itu melakukan maksiat kepadamu, tetapi mereka itu menangis mengenangkan dosa-dosa mereka, lalu datang rasa takut di dalam hati mereka. Lalulah air mata ini dikumpulkan, lalulah dengan air mata inilah diberikan kepadamu, sehinggalah kamu siram pada api tadi, dengan izin Allah api itu terpadam. Air mata apa? Air mata orang-orang yang derhaka, yang menangis di atas kesalahannya. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah aku dengan mata yang sentiasa menangis kerana takut kepadamu. Siapa yang berdoa perkara ini? Siapa yang berdoa ini? Siapa yang menyatakan ini? Rasulullah sendiri menyatakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mata yang takut kepadamu, sehingga mengalirkan air mata takut kepadamu. Rasulullah minta, padahal Rasulullah itu orang yang paling takut kepada Allah. Tidak ada manusia yang paling tinggi takwa, Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling takut kepada Allah, Rasulullah mengatasi. Tapi Rasulullah dalam keadaan dia seorang yang paling takut kepada Allah, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, anugerahilah aku dengan mata yang menangis kerana takut kepadamu. Maka demikianlah Nabi SAW, lalu sehingga penyair-penyair mengatakan, mataku ini menangis kerana dosa-dosaku, sementara umurku lepas. Umurku sudah lepas, tanganku pun sudah terlepas buat salah, aku pun tidak tahu, hanya duk gantung air mata, moga-moga diampunkan oleh Allah. Maknanya ini kelebihan orang yang menangis. Benar, sudah banyak kita dengar kuliah, tapi kita tak menangis kepada Allah.
Sudah banyak kita sembahyang, tapi kita tak menangis pun kepada Allah. Sudah banyak kita berzikir, tapi kita tak menangis pun kepada Allah. Sudah banyak kita baca Quran, tapi kita tak menangis pun kepada Allah. Datang bulan Rajab, datang bulan Syakban, datang bulan Ramadan, kita beberapa kali khatam melakukan. Dan sampai bulan Ramadan, kita buat qiyamul lail. Kita ada duit, kita infak fisabilillah. Kita buat amal-amal ibadat. Tapi keras lagi hati kita. Apa bukti hati keras? Kata ulama, bukti hati kamu keras apabila kamu tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu dikisahkan oleh Muhammad Ibn Munzir, ketika ia menangis, mengalir air mata sampai basah janggutnya. Kenapa? Orang kata kamu ni banyak menangis. Katanya telah sampai khabar kepadaku bahawa api neraka tidak akan membakar kepada orang yang dipenuhi wajahnya dengan tangisan air mata. Maka benarlah Hasanul Basri menangis, Umar bin Abdul Aziz menangis, Ali Zainal Abidin menangis. Orang mengatakan 3 orang ini bagaikan ahli neraka. Apa maksudnya? Maksudnya dia ni menangis macam besok nak masuk neraka. Padahal dia orang soleh. Soleh macam mana? Ali Zainal Abidin itu sembahyang 1000 rakaat satu hari. Dalam 1000 rakaat satu hari pun menangis merasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka katanya Imam Ghazali, wahai orang yang beriman kepada Allah, kamu kena takut azab Allah. Datangkan rasa takut. Dengan rasa takut itulah kamu dapat jauh daripada hawa nafsu kamu dapat jauh daripada tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man tara wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya tempat-tempat kesudahan nanti bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, yang mengutamakan kepentingan dunia, yakni tidak beribadat kepada Allah, sesungguhnya tempatnya adalah neraka jahim. Adapun orang yang takut berdiri di hadapan Allah, lalu dia dengan sebab takut dia berjaya menahan nafsunya daripada mengikut hawa nafsu, maka syurgalah tempat tinggalnya. Maka barang siapa yang ingin selamat daripada azab Allah Ta'ala dan memperolehi pahala, memperoleh rahmat daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia bersabar di atas kesengsaraan dunia, ujian di atas muka dunia, dan dia hendaklah berterusan melakukan ketaatan dan cuba sedaya upaya menjauhkan diri daripada maksiat, barulah ia akan mendapat keselamatan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, maka malaikat menemui mereka dengan segala kebaikan dan segala kenikmatan. Ini ahli syurga, masuk dalam syurga, dapat nikmat, dapat kebaikan. Maka malaikat ambil ahli syurga, duduk di atas mimbar-mimbar di dalam syurga tadi, lalu diberi pelbagai jenis makanan, diberi pelbagai jenis buah-buahan. Mereka rasa hairan, hebat betul nikmat atas syurga, dalam syurga ni, nikmat yang aku tidak pernah lihat dengan mata kasar aku. Mala ainu ra'at, tidak pernah aku lihat masa hidup di atas muka dunia. Wala uzunun sami'at, telinga aku tak pernah dengar. Wala khataran ala qalbi bashar, atas muka dunia tak pernah terlintas nikmat hebat macam ini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku tengokmu rasa kehairan, aku tengok kamu ni kehairanan betul. Katanya, maknanya hairan sungguh, ini bukan tempat untuk kamu merasa hairan, kerana dalam sungai tempat kamu ini mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa demikianlah Allah menceritakan kelebihannya. Kenapa mereka dapat? Kerana mereka semasa hidup atas muka dunia sungguh takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Moga-moga tazkirah ini mendatangkan sedikit rasa takut kita kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.